اپنے بارے میں تو ہر ایک بہت جلد فیصلہ، میں تو جو کچھ کرتا ہوں اللہ ہی کے لیے کرتا ہوں. آپ کو مشورے میں ڈانٹا تھا نا، اللہ کے لیے. ایک ساتھی کی عزت پر ہاتھ کر رہے، اس کو بڑے مجمع میں ڈانٹ رہے ہیں، اللہ کے لیے. ایک ساتھی کو تھپڑ مار دیا، اللہ کے لیے. اپنے بارے میں تو ہم بہت جلد فیصلہ کر لیتے ہیں مخلص ہونے کا، اور سارے کیڑے ہمیں نظر آتے ہیں دوسروں میں. اور فرمایا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی بات یہ تھی کہ ہر ایک اپنے پر نفاق کا ڈر کھا رہا. حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 30 سے زیادہ صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، ہر صحابی اپنے پر نفاق کا ڈر کھا رہا تھا. صحابہ کون ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان ایسا لاؤ، ایمان ایسا بناؤ جیسا ان کا ایمان بنا ہوا. ایمان ایسا بناؤ جن کا ایمان معیاری، جن کا تقوی معیاری، جن کا توکل معیاری، جن کی عبادت معیاری، جن کے اخلاق معیاری. قیامت تک کے لیے یوں کہا کہ ایسی زندگی بناؤ. وہ اپنے پر نفاق کا خطرہ کرے. اور ہمارے بارے میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، استغفارنا یحتاج الی الاستغفار. ہمارا تو استغفار بھی قابل استغفار ہے. ہماری تو توبہ سے، اے اللہ میری توبہ، اور میری توبہ سے بھی توبہ، میری توبہ سے بھی. ہمارا تو استغفار بھی قابل استغفار. ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کا توکل، ان کے مجاہدے، ان کی ہجرت، ان کی نصرت، ان کا صبر، ان کا شکر، ان کا تقوی، وہ سارا قابل اعتماد اور سارا معیاری. ہر ایک کو کہو ان کی چال چلو، اور وہ اپنے پر ڈر رہے ہیں نفاق سے. اسی لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، صرف وقت لگا لینے کی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کو بار بار ٹٹولتے رہنا ہے. ایمان کی سطح کتنی بڑھ رہی ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت، وعیدوں کا ڈر، نمازوں میں جان، دین سیکھنا، گھر کی شریعت، معاشرے کی شریعت، معاملات کی شریعت، ایک دوسرے کے حقوق پہچاننا، اس کو ادا کرنا، اس کو ادا کرنا، یہ سیکھنا. کاروبار کی شریعت، کپڑوں کی شریعت، صورت شکل کی شریعت، شادیوں کی شریعت، یہ سیکھنا کہ یہ اس وقت لگانے کے ساتھ ہم میں کتنا آ رہا ہے. اس کے ہم تم سب محتاج ہیں. اگر یہ ہے تو ہماری ترقی کی صورت ہے. میں نے عرض کیا کہ 3 بنیادیں ہیں: اخلاص، اجتماعیت قلوب اور باہمی مشورہ. Tuan-tuan yang mulia, Mona kata bahawa ikhlas ini, Hazrat Jin Rahmatullahi kata ikhlas ini adalah Allah yang akan buat keputusan tentang ikhlas. Tak ada siapa pun boleh kata saya ikhlas. Allah yang akan buat keputusan tentang ikhlas, dan keputusan ikhlas ini Allah akan buat pada masa di mana kita tak boleh lagi buat apa-apa untuk betulkan niat kita lagi. Allah yang akan buat keputusan. Tak ada siapa pun boleh kata dia ikhlas. Allah yang akan buat keputusan, dan masa dia buat keputusan, tak ada siapa pun boleh betulkan siapa-siapa punya niat lagi. Seperti mana 3 orang akan bagi tahu, 3 orang, satu seorang dermawan, satu lagi seorang ulama alim, satu orang lagi seorang yang telah berjuang di jalan Allah. Tiga-tiga mereka kata, memang Allah kata, memanglah kamu telah belanja harta cuma untuk apa? Untuk kebaikan orang lain. Kamu dermakan, belanjakan atas orang lain. Dan memanglah kamu telah buat banyak khidmat untuk Quran, hadis, macam mana nak ajarkan orang, sebarkan. Dan memanglah kamu telah belanjakan diri kamu, belanja mujahadah, korban di jalan Allah. Tapi kamu bagi tahu ini semua kamu buat untuk apa? Untuk siapa kamu buat? Untuk aku? Bohong, bukan untuk aku. Tiga-tiga akan dimasukkan dalam neraka. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita
apa yang kemuskilan kita Hazrat Rahmatullahi beritahu ialah masing-masing anggap kita ini ikhlas. Masing-masing anggap bahawa dia ikhlas. Apa-apa saya buat, semua saya buat hanya kerana Allah saja. Masing-masing kita berpuas hati, kita kata, oh saya semua saya buat hanya kerana Allah. Dan kita bagi, dalam mesyuarat kan, saya tegur kamu pun kerana Allah. Dia kata, depan khalayak ramai, kita malukan orang dan kita kata kita buat ini kerana Allah. Kita pukul satu orang, tempeling satu orang dan kita kata kita buat kerana Allah. Tuan-tuan yang mulia, ini masing-masing kita ikhlas ini. Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita ini berpuas hati dengan keadaan kita. Kita ingat kita ikhlas, niat kita betul, kita ikhlas. Cuma orang lain tak betul. Orang lain semua tak ikhlas. Mereka semua, kita seorang saja ikhlas. Yang lain semua mereka punya niat tak betul. Kita yang betul, orang lain semua tak betul. Tapi padahal para sahabat tuan-tuan, mereka takut tentang diri mereka. Ada orang kata 30, dia kata jumpa 30 sahabat yang mereka takut mereka ini munafik. Takut mereka jadi orang nifak, pada nifak dalam diri mereka. Padahal sahabat macam mana mereka tuan-tuan? Mereka punya iman mereka, semayam mereka punya takwa mereka, tawakal mereka punya sifat mereka punya segala-galanya adalah satu standard untuk semua orang untuk ikut sampai kiamat. Mereka lah standard, tahap piawaian untuk semua orang ikut. Dan mereka takut tentang mereka punya keadaan. Allah Ta'ala, mereka punya macam mana mereka punya semaya, macam mana mereka punya hubungan dengan Allah, macam mana mereka punya takwa, tawakal, Allah Ta'ala suka, mereka punya segala amalan mereka punya doa semua begitu tinggi. Tuan-tuan yang mulia, sampai kiamat kita diperintah ikut mereka. Cuma manusia diperintah ikut mereka, tapi mereka sendiri tentang diri mereka takut, mereka ada sifat nifak dalam diri mereka. Ini tuan-tuan yang mulia, kita mau sentiasa mau melihat keadaan kita. Sentiasa, bukan hanya memadai dengan kita bagi masa untuk keluar saja tak cukup. Hanya membelanjakan masa di Allah, di jalan Allah, itu tidak memadai, tidak cukup. Sentiasa kita melihat hati kita, memberi perhatian, menyelia diri kita, lihat jauh mana kita buat, apa yang kita buat dengan cara yang betul, mau belajar, kita mau bawa hubungan dengan Allah, yakin kita mau meningkat, semayang kita mau meningkat, kita punya kehidupan datang kepada sunnah dan syariah. Dalam rumah kita ada sunnah, syariah. Dalam perniagaan kita ada sunnah dan syariat. Dalam rupa kita mau ada sunnah, syariat. Dalam jual beli kita, dalam kita punya muasyarat kita, dalam hubungan kita dengan orang lain, makin hari makin meningkat kita punya agama dalam diri kita, syariat dalam diri kita, sunnah dalam diri kita. Ini kita mau melihat. Jadi ini sentiasa kita mau takut, kita mau beri perhatian, kita melihat ada kemajuan ke tidak. Bukan hanya memadai dengan kita lapangkan masa keluar jalan Allah. Bukan kita nak habiskan masa, tapi kita keluar, kita buat usaha agama ini sentiasa kita mau ada kemajuan. Kita mau melihat diri kita supaya dalam setiap masa kita sentiasa maju. Kita mau ada penuh fikir atas diri kita macam mana kita dapat kemajuan. ऐसे ही दोस्तों, दूसरी सिफत है इज्तिमायत क़ुलूब। ये तो यकीनी है कि सबकी सतह एक नहीं होती और सबकी इस्तेदाद और सलाहियत एक नहीं होती। जैसे सहाबा में सब सिद्दीक़ अकबर नहीं थे, खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, अशरे मुबश्शरा, बदर वाले, उहद वाले, खंदक, मुख्तलिफ सलाहियतों के सहाबा थे। लेकिन आपस में जोड़, इनके आपस का जोड़ अल्लाह, सबको एक ही जहन पर रखा था। इसीलिए बीच में एक बात कह दूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा फरमाया, जो आपका आखिरी हज, वो पहला और आखिरी था, और उस हज में आप ये पूरी जिम्मेदारी उम्मत को सुपुर्द करके जा रहे हैं।
مکی زندگی بھی تم نے دیکھی، وہاں کے مجاہدے دیکھے، وہاں کی دعوت دیکھی، وہاں کے حالات دیکھے۔ مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے آئے، یہاں جو کچھ مسجد نبی میں ہوا وہ تم نے دیکھا، جس طرح وفود اور جماعتیں گئی، وفود اور جماعتیں آئی، قبیلے، اور یہ سارا سب کچھ ہوا، بدر بھی، احد بھی، خندق بھی، اللہ کی مددیں بھی، اور تمہیں خدا نے وہ دن بھی دکھایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ مکہ مکرمہ کے جس مکے سے رات کے اندھیری میں نکالے گئے تھے اور ہجرت کی تھی، اس مکے میں اللہ نے تمہیں دن دہاڑے داخل کیا فاتحانہ طور پر۔ یہ سب کچھ جو کچھ تم نے دیکھا، یہ اس دعوت کی طاقت، اس محنت کا نتیجہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا نبوت کی محنت جب نبوت والے مزاج کے ساتھ ہوگی تو وہ نتائج لائے گی جو نبوت کے زمانے میں لائی۔ محنت وہی ہے، کام وہی ہے۔ ہاں، اسی لیے سب سے اخیر میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں فرمایا تھا، آج جاہلیت کی تمام عصبیتوں کو میں اپنے پیروں کے نیچے دفن کر کے جا رہا ہوں۔ کام تمہارے حوالے ہے، محنت تمہارے حوالے ہے، نبی کے کام کو تمہیں اپنا کام بنانا ہے، اللہ کا کام ہے، اس کی عظمتوں کو اتنا جاننا ہے جتنا اللہ کی عظمت ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ محنت وہ محنت ہے جس پر ہدایت کی لہریں چلا کرتی ہے، دل جیتے جاتے ہیں، قومیں کے قومیں اور علاقے کے علاقے ایمان کی طرف پلٹا کھاتے ہیں۔ اس دعوت کا خاصہ ہے کب؟ اس وقت تک جب تک کہ تم میں جاہلیت کی عصبیتیں نہیں ہوں گی۔ اس لیے یہ کام تمہارے حوالے، اور عصبیتوں کو اپنے پیروں کے نیچے دفن کرتا ہوں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، زمانے جاہلیت کی جو عصبیتیں تھیں، جو عصبیت جاہلیہ کہلائی جاتی ہے، 4: میری قوم، میری زبان، میرا وطن اور میرا رنگ۔ زبان، قوم، وطن اور رنگ، یہ 4 عصبیتیں تھیں۔ جب کام کرنے والوں میں یہ تو میری قوم کا ہے، یہ تو میری برادری کا ہے، یہ تو میری زبان بولتا ہے، اور یہ تو میرے یہاں کا دیسی ہے، یہ تو وطنی ہے، اس کا رنگ میرا رنگ ہے۔ جب یہ 4 عصبیتیں ہوں گی تو عجیب مثال دیتے تھے، فرماتے تھے کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی رگیں کاٹنی ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک رگ، جتنی علماء نے بتلائی ہے اتنی رگیں کٹنی ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک رگ باقی رہ جاتی ہے تو سب سے پہلے تو جانور حرام ہو جاتا ہے، اب اس کا کھانا جائز نہیں۔ اور جب ایک آدھ رگ رہ جاتی ہے تو جتنے بڑے حجم کا وہ جانور ہے اتنی دھول اڑائے گا۔ مرغی ذبح کرتے کرتے ایک رگ رہ گئی تو وہ پر پھڑپھڑائے گی اور دھول اڑائے گی۔ بکرے کی رگ رہ گئی تو اس کی دھول اتنی اڑے گی، اور اونٹ کے نہر میں اگر رہ گئی تو سارے گاؤں کو پاگل بنا دے گا۔ جب کام کرنے والے اپنی مسجد کی سطح، ضلع کی سطح، حلقے کی سطح، صوبے کی سطح، ملک کی سطح، جس سطح پر ان میں کوئی ایک رگ باقی ہوگی، میرا وطن، میری قوم، میری زبان، میرا رنگ، ان کے ہاتھوں جو دھول اڑے گی، مسجد والوں سے مسجد میں، حلقے والوں سے حلقے میں، اور ملک والوں سے ملک۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ کام کے بنیادی اصول اللہ کے لیے کرنا، دلوں میں آپس میں جوڑ اور محبت کتنی ہو کام کرنے والوں میں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو ایمان والے تھے، صحابی۔ ان کے بھائی جو ایمان میں نہیں تھے گرفتار کر کے لائے گئے۔ ایک انصاری صحابی ان کو باندھ رہے تھے،
یوں کہا اے میرے انصاری بھائی اس کو زور سے باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار ہے، چھڑانے میں بہت پیسہ خرچ کرے گی۔ یہ سنتے ہی ان کے بھائی کہنے لگے مصعب کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی ماں بہت مالدار ہے، میرے انصاری بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ جس ماں نے مجھ کو جنا اس نے تمہیں نہیں جنا، ہم تم تو ماں جائے بھائی ہیں، میرے لیے تو یوں کہہ رہے ہو اس کی ماں، اور انصاری کو کہہ رہے ہو میرے بھائی۔ جی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی چوٹی پر چڑھ کر آواز لگائی تھی تو تم سارے کے سارے اپنے ناک بھونک کی اس مروڑ میں رہے تھے، اور یہ پیٹتے رہے، لٹتے رہے، مار کھاتے رہے، طرح طرح کی کے مجاہدوں سے گزرتے رہے۔ انہوں نے حضور کی آواز میں آواز ملائی تھی، مجھے میرے اس انصاری بھائی سے، میرے سگے بھائی سے زیادہ محبت۔ یاد رکھنا، کام کرنے والے، اپنے ساتھ مشوروں میں شریک ہونے والے، گشتوں میں شریک ہونے والے، سہروزہ میں جانے والے، چلے 4 مہینے میں رہنے والے، اپنے کام میں سر جوڑ کر بیٹھنے والے، فکروں میں شریک ہونے والے، جب تک ان کے دلوں میں اپنے سگے بھائی سے زیادہ محبت نہ ہو، اس وقت تک نہ وہ مسجد والے، نہ وہ حلقے والے، نہ وہ صوبے والے، نہ وہ ملک والے، کام ان کے ہاتھوں جم نہیں سکتا، کام ان کے ہاتھوں بڑھ نہیں سکتا، اور ان کے ہاتھوں کام کرنے والے صفات کے حامل ایسا عملہ ان کے ہاتھوں تیار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، جہاں اخلاص کے ساتھ اتنا ہی آپس کے جوڑ کے ساتھ۔ کمزور تو ہم سب ہیں، ہم میں کہاں ہے تواضع، ہم میں کہاں ہے اخلاق، ہم میں کہاں ہے صبر و شکر، ہم میں کہاں ہے تقوی، ہم میں کہاں ہے نمازوں میں اور دعاؤں میں جان۔ ہر صفت کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں، لیکن جھاڑو کے تنکے جو کمزور ایک جگہ جڑ جاتے ہیں تو راستے کی ساری گرد و غبار اور راستے کے سارے ڈھیرے پتھر دور ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سارے کمزور دل ان کے اندر سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کی کمزور نمازوں کے ساتھ کی، کمزور صفات کے ساتھ کی یہ ٹوٹی پوٹی محنت عالم کے باطل کو جھاڑو کی طرح صاف کرے گی۔ Tuan-tuan yang mulia, Maulana kata dalam kerja ini 3 perkara. Satu ialah ikhlas, satu ialah kita punya satu hati. Dan tuan-tuan yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila di dalam Hajjatul Wida telah beritahu kepada sahabat, ini Nabi punya haji yang pertama dan akhir. Nabi kumpul sahabat dan bagi tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kerja dakwah, kerja Nabi sebagai kerja umat ini, supaya umat ambil kerja ini sebagai kerja kita yang sebenarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam serahkan kerja kenabian kepada umat ini pada Hajjatul Wida. Dan pada masa itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pesan yaitu dengan syarat kerja Nabi ini dibuat dengan mizaj nabuat, dengan perasaan keadaan hati kenabian, barulah dia akan memberi kesan yang sebenarnya. Maka kita telah lihat macam mana apa yang Nabi buat di Makkah, macam mana Nabi punya mujahadah susah payah di Makkah, dan macam mana kerja bila Nabi pindah ke Madinah, macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berusaha di Madinah dan jemaah-jemaah telah dihantar daripada Madinah, jemaah-jemaah telah bergerak, orang Islam telah bergerak untuk berusaha agama, dan kita telah lihat macam mana datang peperangan Badar, Uhud, Khandaq dan sebagainya, dan orang Islam dapat kemenangan, dan akhirnya Fatih Makkah di mana orang Islam telah dapat masuk dalam Makkah sebagai orang yang menang, dan agama telah hidup sebar, segala peringkat usaha agama di depan semua, iaitu macam mana susah payah di Makkah dulu, dan agama telah mulai hidup, lepas tu pindah ke Madinah dan usaha dibuat, dan jemaah-jemaah dibentuk, dan peperangan berlaku, macam mana Allah bantu, macam mana orang Islam dapat bantuan kemenangan, akhirnya semua telah orang Islam telah menang, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya di Hajjatul Wida Nabi serahkan kerja ini kepada umat ini,
iaitu semua apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana agama telah hidup dan maju dan kembang, dan macam mana setiap orang telah jadikan kerja ini sebagai kerja mereka dan dapat bantuan. Tuan-tuan, semua perkara ini, segala kesan-kesan baik tu sekarang pun akan datang dengan syarat kita buat usaha agama seperti dengan mizaj kenabian, dengan seperti mana perasaan dan kehendak, macam mana kemahuan, kehendak hati, perasaan hati, keadaan hati Nabi buat kerja ini. Macam tu bila kita buat, barulah dia akan zahirkan macam mana zaman Nabi agama telah hidup dan sebar, macam mana orang Islam dapat kebenangan, bantuan Allah. Macam tu juga kita pun akan dapat, kerana kerja yang kita buat ini kerja yang sama. Usaha agama yang kita buat ni usaha Nabi, usaha yang sama, dengan cara kita buat dengan cara itu. Jadi tuan-tuan, mulai masa Nabi serahkan tugas ini kepada para sahabat, kepada umat ini, Nabi kata, saya serahkan tugas ini kepada kamu dan saya pijakkan ashabiyat. Iaitu apa itu ashabiyat? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ini perasaan ashabiyat, iaitu ashabiyat jahiliyah. 4 perkara. Saya punya kaum, saya punya orang bahasa aku, bahasa saya, kaum saya, orang bahasa saya, orang daripada tempat saya ataupun negeri saya, atau orang yang warna kulit macam saya. Ini empat asas ashabiyat jahiliyah. Ini kena pijak, kena dihancurkan, kena dilenyapkan. Barulah tuan-tuan yang mulia, kerja agama ini akan jalan seperti ini mizaj Nabi, dan barulah agama akan hidup. Kita akan nampak segala kemenangan dan kejayaan dalam usaha agama seperti mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dan Maulana Ilyas rahmatullahi alaih bagi contoh yang baik. Ini empat. Ini macam mana dalam binatang-binatang yang kita sembelih, ada dia punya urat yang kita perlu putuskan, barulah dia punya daging akan jadi halal. Kalaulah berapa urat yang perlu diputuskan, itu ulama akan bagi tahu. Tapi kalau tinggal satu urat yang tidak terputus bila kita sembelih, maka daging itu jadi haram, tak boleh makan lagi. Dan bukan saja itu, binatang itu dia akan mengelupas, dan dia akan, kalaulah kita sembelih ayam dan satu urat tak putus, dia akan mengelupas sehingga dia akan debu-debu akan naik satu tempat saja, kawasan yang terhad. Tapi kalau dia kambing, lagi besar dia punya kawasan, debu-debu akan naik. Kalau dia unta, satu kampung dia akan jadi macam orang-orang, semua kampung akan jadi gila, kerana dia besar dan dia punya gerak, kerana urat dia semua tak putus. Macam tu juga tuan-tuan yang mulia, selagi perasaan ashabiyat jahiliyah ini ada dan mengikut tahap mana dia ada. Kalau ada di masjid kita, dia punya kerosakan dia setakat masjid. Kalau ada dalam kawasan kita, setakat kawasan. Kalau ada dalam bandar, setakat ke bandar. Kalau ada dalam negara itu, tuan-tuan yang mulia, dalam negara itu segala kerosakan yang akan datang dalam usaha agama pun macam itulah. Macam mana kalau ayam disembelih tidak putus urat dia, macam mana dia punya debu-debu yang akan terbang sedikit banding dengan unta. Macam tu juga tuan-tuan yang mulia, kalau ada ashabiyat mengikut tahap, itulah dia punya kerosakan yang akan datang dalam usaha agama ini. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pesan kepada kita, bila kita buat kerja ini, yang syaratnya ialah kita kena ada satu hati. Macam mana para sahabat punya satu hati. Setiap orang, Maulana tadi kata, setiap orang punya tahap-tahap berlainan. Ada orang yang macam Abu Bakar, dia bawa punya pengorbanan. Ada orang ahli Badar, ada orang ahli Uhud, ada orang yang bagi pengorbanan tinggi, ada orang yang pengorbanan yang rendah. Tetapi mereka semua adalah satu hati, mereka punya fikir sama-sama. Mereka ada satu hati dan kasih sayang, walaupun mereka punya pengorbanan lain-lain tahap. Ya tuan-tuan yang mulia, tentang ashabiyat ini, dia kata Mus'ab bin Umair, bila dia dalam peperangan Badar, bila adik dia sudah ditangkap, jadi tawanan, jadi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu kata, ikat ini orang ni, kamu wahai saudara, wahai abang Ansar, kamu ikat orang ini ketat-ketat, kerana mak dia orang kaya, boleh dapat wang tebusan yang banyak. Bila adik dia dengar, kamu panggil
orang ini dan dia kamu panggil wahai abang Ansar, bukankah saya adik kandung dengan kamu? Dia kata bukan, ini orang Ansar inilah yang sebenarnya adik-beradik saya, bukan kamu. Kerana di masa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berdiri atas Safa dan dia menyuruh orang kepada Islam, dan kamu semua telah menyusahkan Nabi dan kamu tak mendengar, kamu tak pedulikan Nabi. Orang-orang Ansar inilah yang telah bagi nyawa dan mereka telah bagi segala-galanya untuk memberi perlindungan dan untuk memberi bantuan kepada Nabi. Dialah saudara saya yang sebenarnya, bukan kamu. Ya tuan-tuan yang mulia, selagi kita punya kasih sayang antara rakan-rakan yang buat usaha agama ini tidak melebihi kasih sayang kita dengan adik-beradik sekandung kita sendiri, tuan-tuan yang mulia, kita tidak akan dapat, kerja ini tidak akan menzahirkan hasil dia, kesan dia yang sebenarnya. Selagi orang-orang yang sentiasa bersama-sama kita dalam mesyuarat, orang yang sentiasa keluar bersama-sama kita, orang yang bekerja sama-sama dengan kita, kalau kita tidak sayang mereka lebih daripada kita sayang saudara adik-beradik kita sendiri, tuan-tuan yang mulia, selagi itu kerja ini tidak akan membawa kesan yang sebenarnya. Kita tidak akan dapat dan mengikut tahap tidak satu hati ini. Kalau tidak ada satu hati ini, kasih sayang ini dalam masjid, dalam satu kawasan, muhalla dan markas negara, tuan-tuan, selagi tidak ada sifat ini dalam diri kita, maka kerja kita tidak akan datang kepada tahap yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya. Dan tuan-tuan yang mulia, kita tidak akan dapat satu kumpulan golongan manusia yang berusaha agama ini dengan sifat-sifat yang patut ada, tidak akan wujud selagi kita tidak memelihara kasih sayang seperti ini dalam kalangan orang-orang yang berusaha agama ini. तीसरी चीज बाहमी मशवरा, शूरा, जिस पर पूरी सूरत है कुरान में, सूरह शूरा। शूरा कहते हैं शहद की मक्खी के छत्ते को। शहद की मक्खी में, शहद बनाने में यह होता है कि उसकी जो क्वीन होती है वो मक्खियों के जिम्मे कुछ तकाजे देती है। पहले आपस में तय करते हैं और इस बात पर मुत्तफिक होते हैं, हाँ भाई शहद किस चीज़ का बनाना है, गुलाब का बनाना है, यास्मीन का बनाना है, नीम का बनाना है। पहले इस पर तय हो जाता है कि ये काम होना है। उसके बाद मक्खियों को जिम्मेदारी दी जाती है, जाओ कहीं से भी गुलाब के फूल का रस लाओ। अब ये जाती हैं अपने अपने काम पर। बाज जो जान चुराने वाली होती है, अरे कहाँ थकेंगे, कहाँ मरेंगे, वो गुलाब का बाग तो बहुत दूर है, यास्मीन भी तो फूल ही है। यास्मीन का रस लेके आ गई। वो जो तफक्कुद करने वाले होते हैं ना, हाँ, वो देखती है कोई बात तो तय हुई थी गुलाब का शहद बनाने की, तुम्हें जिम्मेदारी दी गई थी, तुमने अपने को मुजाहदे से बचाने के लिए थक जाएंगे, पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा, यूं करेंगे, तुमने अपनी मनमानी की। जिस तरह जमात में जाना चाहिए, जिन हिदायत के साथ जाना चाहिए, जिन अमलों को करना चाहिए, वो सब छोड़कर अपनी मनमानी रास्ते से यास्मीन का मिला लेकर आ गई। आपने देखा होगा कि जहाँ शहद का छत्ता होता है उसके नीचे कुछ मक्खियां मरी पड़ी होती, देखा कभी? तुम तो फरिश्ते हो, तुमने कहाँ दुनिया देखी है? अरे देखा है कभी? पता नहीं, कैसे पूछा है? देखा है। ये मक्खियों को किसने मारा है? इन मक्खियों को किसने मारा जानते हो? उसकी क्वीन ने। क्यों? कि तुम्हारे जिम्मे काम किया गया है और काम इतना बड़ा है कि जिसके लिए कुरान पूरी कुव्वत के साथ यूं कहता है
فیہ شفاء للناس. کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک علاقے والوں کے لیے، کسی ایک نظریہ ذہن رکھنے والوں کے لیے اس شہد میں شفا ہے. کالے گورے، دیسی بدیسی، غریب امیر، عرب عجم، جو آدمی ہے اس کے لیے اس شہد میں شفا ہے. قرآن کہتا ہے اتنا بڑا کام تمہارے ذمے کیا گیا اور تم نے اپنی جان چرائی اور خیانت کی، تم زندہ رہنے کے قابل نہیں ہو. جس تمہاری محنت سے، جس تمہارے شہد سے مردوں کی زندگی بچتی، لوگوں کی موتیں حیات سے بدلتی، جس کو دنیا کہہ دیتی کہ لا علاج ہے، اس شہد کو قرآن کہتا ہے فی شفاء للناس. اتنا زبردست کام تمہارے سے لیا جا رہا تھا، تم نے خیانت کی، تم زندگی کے قابل نہیں. یاد رکھنا میرے دوستو، ہماری اس محنت میں مشورے کی یہی حیثیت ہے. جو محنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کائنات کے ذرے ذرے کے حق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی رسالت رحمت. وہ رسالت والی زندگی، وہ نبوت والی زندگی، وہ آپ کی والی شریعت و سنت جس محنت سے زندہ ہوتی ہو، اس کا مشورہ کس امانت داری کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ، کس فکر کے ساتھ کہ مشورے پر دار و مدار ہے سارے کام کا. کہ محنت سے کیا مقصود ہے کہ جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں 100% امت میں 100% شریعت و سنت زندہ ہو جائے، اس کا مشورہ ہے. جس طرح وہ مکھی خیانت کرنے والی زندگی کے قابل نہیں ہے، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے اور تمہاری بھی حفاظت فرمائے. اگر ہم اپنے مشوروں میں خیانت کرتے ہیں، کسی کے کان بھرتے ہیں، کسی کا ذہن بناتے ہیں اور اپنی بولی بلواتے ہیں، اللہ کی قسم وہ اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں. Tuan-tuan mulia, mohon kata satu ialah kita punya, tadi mohon kata bila kita satu hati, kasih sayang, satu hati ini, walaupun kita lemah, walaupun kita ada macam-macam kekurangan, macam kita punya lidi yang rendah, yang tinggi, yang halus, yang gemuk, tapi bila kita bersatu, maka kita boleh gunakan lidi itu untuk menyapu semua kotor dan sebagainya. Macam tu juga bila kita bersatu hati buat usaha agama, maka kita akan dapat lenyapkan segala kebatilan dan kita akan dapat bersihkan, bawa kebaikan bila kita satu hati. Jadi begitu juga Maulana kata kita punya perkara yang seterusnya ialah kita memesyuarat antara kita, bawa usaha agama dengan mesyuarat. Ini Allah Ta'ala perintah dalam Quran. Kita mau bawa usaha agama dan kedudukan dalam mesyuarat dalam usaha agama ini begitu penting sekali. Mesyuarat ini boleh diumpamakan macam mana manisan lebah, madu macam mana kita keluarkan madu daripada daripada sarang lebah, macam itulah mesyuarat ini untuk kita dapat madu, hasilkan madu. Dan dia kata tuan-tuan tahu tak macam mana madu ini disediakan? Dia setiap dia punya kumpulan lebah ini ada dia punya ketua dia, queen dia, dan mereka akan mesyuarat nak buat madu ini macam mana, apa nak buat madu, macam mana nak buat madu daripada bunga gulab, rose ke, atau madu daripada bunga jasmin ke, atau madu daripada bunga lain ke. Mereka mula-mula mesyuarat, mereka mesyuarat dan tetapkan kita nak buat madu daripada bunga rose, jadi bunga mawar. Jadi tuan-tuan yang mulia, bila telah mesyuarat, telah putus buat apa madu daripada bunga rose, dan tugas tidak dibagi kepada semua lebah-lebah ini pergi ambil dia punya jus daripada bunga-bunga rose. Tapi yang ada antara lebah ini dia duduk dan fikir,
Dia kata itu tempat di mana ada bunga ros ni jauh. Siapa nak pergi jauh sangat? Dekat sini ada jasmin, ambillah sikit dia jus dia daripada bunga jasmin bagi letak bagi ke ni, orang tak tahu. Ya tuan-tuan yang mulia, bila dia datang ada orang yang akan periksa tafakud kan, tafakud cek apa yang ini madu bawa. Dia kata ini kita putus mesyuarat mau buat daripada bunga ros ini, kenapa kamu bawa jus daripada bunga jasmin? Kamu sudah buat khianat. Kamu tak betul. Mesyuarat putus. Kamu saja nak menyelamatkan diri kamu. Kamu saja nak kamu malas, kamu pergi jauh, kamu belanja duit yang banyak. Kamu nak selamatkan diri kamu. Apa yang diputuskan buat macam ni kamu tak mau buat, tapi buat nak ikut suka kamu. Ini kamu telah buat khianat. Yang mau nak tanya, tuan-tuan nampak tak di bawah sarang lebah ini ada dia punya lebah-lebah yang mati yang di bawah tu. Tuan-tuan tahu ke siapa yang bunuh? Dia punya queen lah yang bunuh. Pasal apa? Dia tak ikut mesyuarat, dia buat kerja, dia telah khianat, maka dia tak layak hidup. Maka queen dia telah bunuh dia. Ya tuan-tuan yang mulia, ini mesyuarat yang kita buat ini, di mana tuan-tuan yang mulia kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatul lil alamin. Baginda sallallahu alaihi wasallam rahmat untuk seluruh alam, semua ciptaan-ciptaan, semua makhluk-makhluk. Baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rahmat. Dan tuan-tuan yang mulia, dengan kerja agama ini kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, syariat-syariat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan hidupkan amalan Nabi, sunnah Nabi, syariat Nabi, seluruh alam akan dapat kebaikan, akan dapat rahmat. Dan asas untuk ini kita mesyuarat. Dan kalau dalam mesyuarat ini kita buat khianat, tuan-tuan yang mulia, benda yang sangat-sangat bahaya. Maknanya dalam mesyuarat ini kita cuba, kita bentukkan zahn orang, dan kita menyediakan kawan-kawan punya pemikiran supaya apa yang kita mahu dilaksanakan, apa yang kita punya cadangan dilaksanakan. Untuk ini kita bentuk fikir, kita buat komplot, kita buat mesyuarat, atau kita sediakan kawan-kawan lain untuk menyokong kita dalam mesyuarat supaya apa yang kita mahu dapat dilaksanakan. Tuan-tuan yang mulia, ini khianat dalam usaha agama. Jadi tuan-tuan, orang yang buat ini, saya kata mereka pun tidak layak untuk hidup, tuan-tuan yang mulia. Orang yang buat khianat dalam usaha agama ini. Macam mana orang yang lebah-lebah yang buat khianat dibunuh, macam tu juga kita buat khianat dalam usaha agama ini. Tak layak untuk hidup. Jadi tuan-tuan yang mulia, betapa begitu penting mesyuarat dalam kita punya usaha agama ini. भाई हमारी बात तो रही गई, अल्लाह ने इंसान में 4 निस्बतें रखी है, हैवानियत, मलकूतियत, खिलाफत, और नबी के काम को अपना काम बनाना। इन सब के साथ मेहनत का एक जौहर दिया है। अगर ये सारी मेहनत सिर्फ हैवानी तकाज़ों पर लगाई जाती है तो आदमी फिर जानवर, और जानवर से भी आगे दरिंदा बन जाता है। अगर ये अपनी इस मेहनत को अपने अंदर के मलकूती मादे पर लगाता है तो इसमें फरिश्तों वाली सिफात, अल्लाह की इताअत के साथ चलना, नबी की ताबेदारी के साथ चलना, ये उजागर होता है। इसी के साथ जब अगर ये अपने अंदर की खिलाफत वाले मादे पर मेहनत के जौहर को लगाता है तो इसमें खुदाई रंग आता है, हर एक के लिए भला चाहना। और फिर जब ये अपनी मेहनत को इस दावत की मेहनत पर लगाता है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को अपना काम बनाता है तो इसका वजूद आलम के इंसानों के हक में, जिस मोहल्ले में रहता है, जिस गली में रहता है, जिस सूबे में रहता है, जिस मुल्क में रहता है, जिस बर्र आज़म में रहता है, फिर ये ऐसा ही अपने नबी का सच्चा ताबेदार, ये ऐसा ही रहमत है जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों और बुजुर्गों, मैंने यह अर्ज किया था कि जैसे 4 अनासिर जिस पर कायनात का निज़ाम, जैसे 4 अनासिर का होना बहुत ज़रूरी,
ऐसे उन चारों में एतदाल का होना बहुत जरूरी है। ये चार निस्बतें, इन चारों निस्बतों में एतदाल होना बहुत जरूरी है। इन चारों में एतदाल कैसे रहेगा, इसके लिए अल्लाह ने इबादतें दी बड़ी बड़ी चार, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। इन इंसानी निस्बतों में एतदाल बाकी रहे, इसके लिए अल्लाह ने आसमान से किताबें उतारी चार, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान करीम। इंसानी मिजाज में और इंसानी निस्बतों में एतदाल बाकी रहे, अल्लाह ने अपने पास से नबी और पैगंबर बड़े बड़े जो भेजे चार, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसमान से किताबें बड़ी चार, अल्लाह के पैगंबर बड़े चार। इंसानी निस्बतों में एतदाल बरकरार रखने के लिए इबादतें बड़ी चार और तमाम किस्म के नुकसानात से बचने के लिए सिफात बड़ी चार, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। और इन सब की अमली मश्क करने के लिए आपसे हम मांगते हैं महीने, आपसे हम मांगते हैं महीने चार। बोलो हिम्मत करके कौन देगा? Tuan-tuan yang mulia, mohon kata saya mula tadi cakap bahawa manusia ini ada 4 kekuatan dalam dia, sifat dia dalam dia, kehaiwanan, kemalaikatan, macam malaikat, khilafat, dan juga menjadikan kerja Nabi sebagai kerja kita. Jadi bila manusia ini dia usaha tekankan dia punya kehaiwanan dan dia usaha atas sifat malaikat, dia akan jadi orang yang beribadat kepada Allah. Dan bila dia akan hampir dengan Allah, dan bila dia ada sifat usaha atas sifat khilafat dia akan ingin untuk membuat kebaikan kepada semua orang. Dia akan melihat kebaikan, macam mana nak tunaikan, bantu orang lain. Dan bila dia ada sifat usaha, dia gunakan usaha dia, keupayaan usaha untuk bangunkan sifat kenabian ini, macam mana nak jadikan kerja Nabi sebab kerja kita, maka dia hidup di mana-mana pun. Di mana-mana pun dia akan hidup macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatul lil alamin. Macam itulah orang ini, dia punya fikir dia punya niat dia sentiasa memberi kebaikan, rahmat kepada di mana-mana dia ada, seluruh alam dia akan memberi kesan. Jadi tuan-tuan yang mulia, seperti mana 4 unsur dalam ciptaan Allah, ada yang air, api, udara dan tanah, ini perlu ada keseimbangan. Perlu berseimbang, perlu ada seimbangan. Jadi barulah dia akan semua akan jalan dengan baik. Macam tu juga dalam 4 sifat manusia ini, sifat kehaiwanan, sifat malaikat, sifat khilafat, khalifah dan sifat kenabian, ini kerja Nabi ini. Bila ada seimbang, tuan-tuan yang mulia, barulah manusia ini dia akan berjaya. Perlu ada seimbang dalam itu. Untuk bawa seimbang dalam manusia ini, 4 sifat tadi, Allah Ta'ala bagi 4 ibadat yang besar, iaitu Allah bagi semayang, puasa, zakat dan haji. Dan juga tuan-tuan, Allah Ta'ala telah turunkan 4 kitab yang besar supaya ada seimbang dalam 4 unsur ini, 4 sifat manusia ini. Allah bagi 4 kitab, iaitu Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Dan Allah Ta'ala turunkan 4 Nabi yang besar, Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS. 4. Jadi tuan-tuan yang mulia, untuk kita dapat perseimbangan dalam 4 perkara ini, Allah Ta'ala bagi 4 jenis ibadat yang besar, 4 kitab dan 4 Nabi yang besar. Dan tuan-tuan yang mulia, untuk dapat perseimbangan dalam 4 sifat dalam diri kita, kita minta tuan-tuan pun 4 bulan insya-Allah. Siapa sedia insya-Allah? Nah, tuan-tuan yang mulia, mohon kata untuk dapat seimbangan dalam 4 perkara ini, kita mahu ada iman, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr.
iaitu kita mau ada iman, amal soleh dan mengajar kepada kebaikan dan bersabar atas perkara ini. Ini 4 sifat ini. Jadi kita pun minta tuan-tuan bagi 4 bulan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bangun tuan-tuan dengan penuh keberanian, insya-Allah. Bismillah tuan. 4 bulan di jalan Allah. Masya-Allah. Bangun tuan, bangun ni, insya-Allah. Sabrin Terengganu, masya-Allah. नए नाम लिखवाएं, पुराने नहीं। जिन्होंने पहले लिखवाए कल से आज तक वो नहीं, बिल्कुल नए। Tuan-tuan yang mulia, Maulana kata orang yang senang pun bagi nama 2-3 hari ni jangan bagi nama. Orang yang baru, maknanya hari ini saja bagi nama, baru bagi nama. Bukan orang yang sudah nak bagi nama kemarin dulu. Mereka ini semua tak payah. Tak payah bagi nama lagi sekali. Mereka yang belum lagi bagi nama, sekarang bangun dan bagi nama, insya-Allah. Bismillah tuan ya. Azman dari बाकी सब बैठे रहेंगे तो खड़े होकर तस्वीर खराब हो जाएगी। Tuan-tuan yang lain-lain duduk, jangan berdiri, jangan gerak, jangan tinggalkan majlis ini. Kalau tuan-tuan buat demikian, kamu akan rosakkan majlis ini. Jadi minta tuan-tuan kerjasama, tuan-tuan jangan tinggalkan majlis, jangan keluar, jangan pergi mana-mana, duduk dulu sampai semua orang bagi nama, sampai tamat kita punya majlis. Bismillah tuan. Siapa lagi tuan, insya-Allah. Bangun tuan, insya-Allah. 4 bulan tunai, masya-Allah. Bismillah tuan. Masya-Allah. Allahu Akbar. Bangun tuan, insya-Allah. Khalid ya, masya-Allah, daripada Kuala Lumpur. 4 bulan tunai, masya-Allah. Amin. Lagi tuan. Masya-Allah. Masya-Allah. Siapa lagi tuan? Bangun, insya-Allah. Ya? Siapa? Zaidin daripada Negeri Sembilan. Mula terima tuan, masya-Allah. Ya tuan. Muhammad Khair daripada Johor Bahru. Mula terima tuan, masya-Allah. इस वक्त जितना मजमा है, कल जमातें रवाना हो रही हों, कम से कम 2/3 मजमा अल्लाह के रास्ते में नकद जा रहा हो। Tuan-tuan yang mulia, besok jemaah-jemaah akan dikeluarkan. Kita mau sekurang-kurangnya, paling kurang 2/3 daripada majma' ini, daripada perhimpunan ini keluar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. ये शब गुजारी वाले भी, शब गुजारी का जो मजमा है वो भी नियत करें और वो नकद तैयार हो जाए। Dan bukan hanya kita ini, kita kata bukan orang yang datang untuk sabguzari. Orang yang datang sabguzari pun, mereka pun bagi niat dah keluar tunai. Dan tuan-tuan yang datang untuk program orang lama, karkun lama, tuan-tuan pun keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. पुराने हर साल के 4 महीने और इस साल के यहीं से शुरू करें। Orang karkun lama 4 bulan tiap-tiap tahun. Dan kita mulakan 4 bulan tahun ini mulai daripada majlis ini, daripada sekarang, daripada ini, sini. Bismillah tuan, masya-Allah. Bangun tuan, masya-Allah. Masya-Allah, bismillah tuan. 4 bulan. 4 bulan tuan. Bangun tuan, insya-Allah. जल्दी segera tuan, insya-Allah. Bismillah, masya-Allah. Allahu Akbar. Bangun tuan, masya-Allah. Kita jangan lihat kiri kanan. Saya sini, kita sini buat keputusan tuan mulia. Kita bangun dan buat keputusan. Apa saya keputusan kita buatlah kebaikan untuk diri kita sendiri. Bangun tuan, insya-Allah. Bangun tuan, insya-Allah. Masya-Allah. Jemaah tashkil dari kiri kanan tuan, masya-Allah. Bismillah tuan, masya-Allah. Masya-Allah. Buat keputusan tuan, masya-Allah. Bismillah. Bangun tuan, insya-Allah. 4 bulan tunai. Siapa lagi tuan? माशाअल्लाह, Masya-Allah. सुकून के साथ सुना है, अब उसी जज्बे के साथ खड़े होकर नाम पेश करें। Tuan-tuan, mana kata majma' yang cukup bagus, disiplin, seperti mana tuan-tuan telah dengar dengan penuh tawajuh dan penuh tenang, tuan-tuan duduk dengar bayan, macam tu jugalah tuan-tuan dengan penuh fikir dan risau, tuan-tuan bangun dan bagi nama dan keluar jalan Allah, insya-Allah. खड़े होते रहे, नाम पेश करते रहे। Bangun tuan-tuan, bagi nama, insya-Allah. Bangun dan bagi nama, insya-Allah. Bismillah tuan. Bangun, insya-Allah. अल्लाह के वादों पर यकीन करके हम दीन की मदद करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेंगे। Dengan yakin dengan janji-janji Allah, bila kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita. इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुह इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम लिल-हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल-हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाह फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराईल व कफ़रत ताइफ़ा फ़अय्यदना अल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन। Tuan-tuan yang mulia, Maulana kata tadi, bila kita bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bantu kita. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita, siapa yang boleh mengalahkan kita?
Dan Allah Ta'ala menyuruh siapa di antara kamu, wahai orang-orang yang beriman, siapa akan jadi pembantu-pembantu Allah, pembantu-pembantu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pembantu Allah. Ya tuan-tuan yang mulia, kita semua menjadi pembantu-pembantu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pembantu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bangun dan bagi nama, insya-Allah tuan-tuan. Jadi ansar Allah. Siapa akan di antara kita menjadi ansar Allah, pembantu-pembantu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membantu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bangun tuan-tuan, masya-Allah, masya-Allah. Bangun bagi nama tuan-tuan ni. 4 bulan. Cikgu Fadli ya, daripada Cikgu Fadli Kelantan tu cikgu apa? Cikgu Kelantan. Bangun tuan-tuan. Bangun tuan. Bismillah tuan, masya-Allah. Bangun tuan. Masya-Allah. Bangun tuan-tuan yang mulia. Bangun insya-Allah. पहले ये पूछो जितनी बात कही गई वो समझ में आई? Tuan-tuan, apa yang Maulana sampaikan, tuan-tuan faham atau tidak? Faham ke tak faham? समझ में ना आई हो तो फिर शुरू करें, फिर समझाते. Kalau tak faham, Maulana kata saya boleh mula balik, saya boleh start balik bayan. InsyaAllah tuan-tuan boleh faham lah. Lagi sekali. तुम भी यहाँ हो, हम भी यहाँ हैं. Saya pun ada, हमारी तुम्हारी है. saya pun ada sini, tuan-tuan pun ada sini. Malam panjang lagi, boleh bayan lagi sekali kalau tuan-tuan tak faham lah. अगर समझ में आई है तो खड़े हो जाओ. Kalau tuan-tuan समझ faham, में आई है तो बता दो, फिर शुरू करूँ. kalau tuan-tuan faham, bangun bagi nama. Kalau tuan-tuan tak faham, tak apa, saya boleh mula lagi sekali bagi bayan. Bangun tuan. Ya tuan, nama? Ya? Nama tuan? Ayub dari? Penanti semula terima tuan, masya-Allah. Bangun tuan, masya-Allah. समझ में आनी शुरू हुई है. Masya-Allah. Baru Bangun tuan. mula, Maulana kata barulah nampak macam mula tuan-tuan faham. Bangun, masya-Allah tuan-tuan, bangun. Masya-Allah, masya-Allah. आई. Masya-Allah. इनके भी समझ में You see आई. dari Dia pun sudah faham. Terengganu semula terima tuan. Masya-Allah. Lagi? Dia pun faham. Ya, Bangun, tuan. bangun. वो उसके समझ में आई. Dia sudah faham. Semula terima tuan, masya-Allah. Lagi tuan. Masya-Allah. Bismillah tuan. Bangun dan sebutkan nama tuan dengan jelas daripada Orang mana tuan? depan tak faham kot. Maulana kata orang depan sini nampaknya tak faham. जाने नहीं दूंगा समझाए बगैर. Saya takkan lepaskan tuan-tuan sehingga saya bagi faham kepada tuan-tuan. खड़े हो जाए. Bangun tuan. Masya-Allah. Bangun, masya-Allah, masya-Allah. Haji, bangun. Bangunlah. आई समझ में आई. Ini Ya sudah tuan, faham. nama? Abdul Aziz Taiping. Daripada Taiping semula terima tuan, masya-Allah. Lagi tuan. Lagi. Tuan bangun, masya-Allah. Yang belum bagi nama lagi, Bangun, insya-Allah. और Lagi tuan. Lagi, masya-Allah. Lagi tuan. Lagi. Bangun. Masya-Allah. जज़ाकुमुल्लाह.